Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Syahid Amir Wahab, pemegang nama metrik A176692. Pada kali ini saya akan membentangkan satu tajuk pembentangan yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan alat muzik dalam seni gamelan dan bagaimana untuk kita memainkannya. Baik, kita teruskan dengan slide yang pertama. Untuk dalam slide pertama ini kita dapat lihat bahawa bonang. Di sini bonang yang juga kita kenali sebagai keromong lah. Okey, untuk bonang ini terdiri daripada gong-gong kecil. Gong kecil ataupun kita biasa sebut gong mini lah, yang disusun di atas diapungkan di atas tali dan secara dua lapisan. Dan bonang ini merupakan satu alat yang agak penting dalam gamelan kerana ia merupakan tonggak utama juga untuk memimpin, kerana dia akan menghasilkan not asal bagi setiap gubahan lagu. Dan di sini kebiasaannya gamelan untuk gong mini ataupun bonang ini terdiri daripada 10 hingga 12 sahaja biji bonang di atas apungan tali. Okey, cara untuk kita memainkannya. Cara untuk memainkannya, siapkan alat pemukul atau penabuh yang terbuat daripada kayu yang dililit kain ataupun dengan benang. Kemudian pegang alat tersebut dengan tangan kiri dan tangan kanan. Maksudnya kita perlu memainkan dengan 12 tangan, dan kita boleh sama ada nak memukul secara serentak 12 tangan tersebut ataupun memukulnya secara satu persatu. Baiklah, yang kedua, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu gambang. Gambang ini merupakan salah satu alat muzik yang hampir sama dengan xylophone, tetapi yang membezakannya ialah alat gambang ini diperbuat daripada kayu, kepingan-kepingan kayu yang disusun di atas satu bongkah yang sangat unik ataupun tradisional. Dan ia ni merupakan salah satu alat muzik yang agak susah lah boleh dikatakan, sebab dia memerlukan kemahiran ketangkasan pemain yang sangat tinggi. Maknanya kat sini untuk memainkan alat gambang ni mesti pemain yang tangkas amat diperlukan. Cara bermainnya memang seperti katakan tadi, memang sangat sukar kerana dia perlu tangan yang laju. Tapi cara penceritaannya bagaimana ya, dimainkan oleh seorang pemain dengan memalu kepingan kayu dengan sepasang pemalu kayu yang berbalut lah, dan diketuk dengan menggunakan dua pengetuk atau juga dikenali sebagai penabuh yang dibuat daripada tanduk atau purutan serta kayu. Teknik permainannya, tangan kiri bermain satu oktav lebih tinggi daripada bunyi yang dimainkan oleh tangan kanan dan juga dimainkan secara double. Okey, seterusnya saron. Okey, untuk saron ini kita nampak macam sama saja dengan gambang, tapi sebenarnya dia agak berbeza kerana seperti yang kita bagi tahu tadi, gambang diperbuat daripada kayu, tapi untuk saron ini dia bukan dibuat daripada kayu, dia diperbuat daripada logam, sama ada besi dan sebagainya lah. Dan ia ni ada 3 jenis saron. Saron ini ada 3 jenis, iaitu saron demong, saron peking dan saron demong, saron peking dan saron baron. Okey, ada perbezaannya dari segi saiz dan sebagainya dan jenis pengetuk yang digunakan. Ada yang menggunakan kayu lembut, ada yang menggunakan tanduk dan sebagainya. Okey, bagaimana untuk kita memainkannya? Teknik permainannya adalah tangan kanan mengetuk bilah dan tangan kiri mesti mendiamkan kepingan tadi daripada bergetar selepas diketuk. Dan alat ini dimain dengan menggunakan sebelah tangan sahaja. Dan satu lagi tadi tu, contohnya tangan kiri tadi hanyalah digunakan untuk menahan sahaja. Seterusnya ialah kenong. Untuk kenong ini kita dapat lihat dia hampir serupa sahaja dengan bonang, tetapi dia agak berbeza ya sebenarnya, kerana dia sebenarnya mempunyai saiz yang lebih besar sedikit lah daripada bonang. Dan ia ni diperbuat daripada tembaga yang disusun secara melintang. Ia berfungsi sebagai alat kolotomik yang bermaksud alunan bunyinya digunakan sebagai penyedap corak irama dan metrik dalam gamelan Melayu. Teknik permainan dia sama saja, kita perlu ketuk pada busut pada busut canang tersebut. Pada busut canang tersebut. Tetapi yang bezanya ialah ia dimainkan di akhir setiap 2 bar dalam sebuah lagu. Okey, seterusnya kita dapati adalah gong.
Gong ini merupakan alat tunjang. Memang salah satu alat yang terpenting jugalah dalam seni gamelan ini, kerana dia akan menjadi tunjang kepada sebuah lagu. Dia akan memimpin tempo untuk bagi sebuah lagu itu. Gong ini ada dua jenis, iaitu gong besar dan gong kecil, dan dia ni digantungkan pada rak. Dan biasanya gong besar diletakkan di sebelah kanan dan gong kecil diletakkan di sebelah kiri. Macam mana untuk memainkannya? Mudah saja, kita perlu pukul di bahagian busut gong tersebut untuk menghasilkan bunyi. Tetapi seperti kita tahu, gong ni adalah untuk kita mengawal tempo jugalah. Jadi pemain perlu berhati-hati supaya tidak tersilap tempo. Okey, seterusnya gendang. Gendang merupakan alat yang perlu dimainkan dalam setiap persembahan gamelan. Gendang ini merupakan alat membrafon, iaitu merupakan alat yang terdiri daripada selaput-selaput kulit. Dia ni dari segi luaran dia diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan seperti pokok, batang pokok lah, sama ada pokok nangka ataupun pokok cempedak. Dan bahagian untuk kita tabuh dia tu diperbuat daripada kulit. Biasanya kita guna kulit lembu ataupun kambing ataupun kerbau. Dan kita ikat dia menggunakan rotan. Rotan ni sangat penting sebab kita perlu sama ada nak ketatkan bahagian kulit permukaan dia tu macam mana untuk pastikan dia menjadi lebih tegang dan sebagainya. Dan cara untuk memainkan dia tidak susah. Kita hanya perlu menggunakan teknik tabuhan. Untuk tabuh dia menggunakan tapak tangan kita untuk menghasilkan bunyi yang sesuai lah dengan irama yang diinginkan. Dan seterusnya yang paling penting juga, iaitu alat pemukul. Alat pemukul ni kalau tak ada alat pemukul, tak bolehlah nak main bonang ke, saron ke, gambang ke, sebab kita perlukan alat pemukul ni untuk menghasilkan bunyi yang sesuai. Dan kalau ketuk dengan tangan tu tak jadi. Jadi dia bukan macam gendang. Jadi alat pemukul ni memang sangat penting. Dia diperbuat daripada berbagai-bagai lah. Sama ada yang menggunakan tandur, ada yang menggunakan logam, ada yang menggunakan kayu dan sebagainya. Dan cara penggunaan dia ni adalah tengok bergantung kepada jenis alat yang ingin digunakan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.